Bertemu kembali di review sebenar. Okey, hari Jumaat ya, hari Jumaat. Baik. Dalam siri kelas YT 101 saya dah menyebut tentang dokumentari. Okey, dokumentari. Dan anda boleh merujuk kembali kepada kelas tersebut ya. Jadi YT 101 adalah kelas percuma untuk anda yang nak mempelajari tentang mass communication, event management dan sebagainya. Jadi saya ini promote lah, saya nak mempromote saya punya segmen lah ya, tak apa. Okey. Hari ini sekali lagi di KKJ TV kita akan melihat semula kepada video seperti kalau bukan tak lain tak bukan Lementing Channel. Okey, bukan apa seperti yang pernah saya katakan dahulu, kalau boleh saya buat semua review video dia, tapi tak boleh kerana ada video-video yang lain yang perlu kita nak review juga. Okay, video-video YouTuber pemula lain yang nak di-review juga. Tapi bagi saya, untuk YT 101, contoh seorang dokumentari alam sekitar, alam semajadi dan juga khazanah alam kita Sarawak, inilah dia contohnya. Di hari ini saya rasa mementingkan bahawa kita tajuk yang tadi adalah tentang kehidupan anak kampung lah. Anak kampung lah something, saya lupa tajuk dia, tapi ialah adventure ke rumah panjang. Okay? Dan yang paling seronok untuk berkongsi adalah bagaimana beliau menjadi sebagai host untuk rancangan dokumentari. Okay? Dari video ini kita boleh mempelajari, we can learn so many things. Okay, videography, we can learn about macam mana untuk membuat dokumentari yang terbaik dan juga cara flow penceritaan semualah. Jadi ini perkongsian kita semua to share dari one of us. Mungkin anda pernah menonton video ini ataupun anda belum pernah lagi, jadi saya akan membawa anda bersama-sama kita lah untuk menonton video ini. Okay, linknya akan diletakkan di bawah, link untuk video yang clear lah, kerana video ni menggunakan PC Jurassic Park, so dia tak clear lah, tapi ada klik link nanti, klik video rasmi je, anda akan tengok the whole video dengan clear sekali. Okay, let's go. Cakap banyak tak guna, let's go. And starting right now. Starting dah gempak dah. Ini permulaan Lementing Channel. Hello semua, bertemu kita di Lementing Channel. Bisa sebelumnya kita hanya melihat keadaan luaran rumah panjang kayu lama ini. Sambungan dia. Pula saya akan bawa anda semua melihat keadaan dalam rumah panjang ini. Seperti yang kita lihat sekarang, keadaan dalam rumah panjang ini masih utuh dan teguh berdiri. Penduduk di sini menjadikan rumah panjang ini sebagai booth ataupun stall untuk simpanan barang. Old school ni, nak tengok old school. Khazanah ni semua. Biarpun sepi, rumah panjang lama Tuai Rumah Jani, Sungai Bakal Kuap ini terletak kira-kira 50 km dari Bandaraya Miri dan berusia puluhan tahun ini terus kekal sebagai warisan peninggalan generasi terawal penduduk di sini. Ini adalah tempat penunggu ya. Kalau Ivan cakap untuk padi, saya rasa untuk kisar padi saya pun tak pernah juga tengok macam mana proses penggunaan benda ni. Jadi unik ya. Ada satu bangsa yang masih tinggal antara peralatan ataupun barang yang masih tinggal di rumah panjang. Ini rumah panjang lama lah. Dia kan store lah, okey. Boleh tak ceritakan fungsi benda ni? Fungsi ni untuk memisahkan padi daripada tangkai dia. Oh, Tapi yang unik dia adalah kita memisahkan tangkai
dia menggunakan padang. Lepas tu baru pisahkan hampas dia daripada Oh. biji padi. Okey. Itu sajalah yang saya tahu. Menggunakan kaki lah, Ah. dipijak-pijak. Dipijak-pijak menggunakan kaki. Kemudian dia punya benih kan jatuh dari Dari Bawahan inilah, ni, dari lubang-lubang lantai lantai. ke bawah. Di bawah kita ada letak Jadi ada tanah. penjelasan Biji ada padi. penjelasan sini, ada masih penjelasannya. digunakan tak lagi kaedah ni? Sekarang tiada, semua orang moden sudah sekarang. Pakai enjin Ya. sudah. Pakai enjin, sekarang kita beli di Cina lah. Itu saja. Itu dia old school. Oh, seh. Rumah ini adalah radio yang klasik. Zaman dulu, radio merupakan media elektronik sebagai sumber penting untuk menerima dan menyebarkan maklumat kerana ianya pantas, murah dan dapat disampaikan secara langsung. Pos. Okey, pos. Okey. Anda boleh mengetahui bahawa Lembating Channel ni memang teliti dalam membuat, saya rasa ini skrip dalam membuat skrip untuk dokumentari, kerana beliau banyak menggunakan interview tadi, ada interview sikit dan interview yang schedule lah, dan juga ada menggunakan voice over, dan sangat flow yang natural. Memang ada skrip lah, tapi saya rasa flow je natural, tak ada yang tersekat-sekat. Memang satu yang selalu kita tengok dalam macam contohlah majalah 3 ataupun mana-mana dokumentari yang dibuat di TV. Jadi memang dia menerapkan elemen-elemen dokumentari untuk TV, dokumentari for TV, tapi dalam format YouTube. Teruskan, saya cuma nak menegaskan saja. Dan of course lah, dari intonasi voice-nya tadi inviting, mengajak viewer untuk lebih mengetahui tentang dokumentari ini. Tak payah tunjuk muka, dah to show the face. Dia punya intonasi voice dia dah cukup untuk menarik perhatian audience. Teruskan cik, teruskan. Itu dia. Radio lah, legend lah benda ni. No, itu dia. Dulu tak ada MP3, tak ada handphone, inilah dia Ya. hiburan zaman-zaman dulu. Siap ada harga lagi ni. Ada kaset kah? Yang penting jenama Suzika. Oh. Boleh record radio ni, record lagu ni. Montage recording. Oh. Okey. Memori lah benda ni zaman kecil dulu. Selalu main record, tekan benda ni. Penduduk di sini masih giat dalam aktiviti peternakan seperti ayam, okey. itik dan kizir selain daripada mengusahakan ladang sawit. Nice view kampung. Menurut Puan Ini Jampan, best. beliau menternak lebih daripada Yang itu yang best, 10 yang keluar ekor ni. babi. Makanan babi ini disediakan 3 hingga ke 4 kali seminggu. Aduh. Sumber Pagi, makanan tengah hari, pada sistem petang, makanan malam. Ui. ialah keladi, ubi kayu dan sekam padi. Oh, sihatlah. Sihat. Menurut Puan Jampan lagi, beliau biasanya akan mendapat tempahan daging babi khususnya musim perayaan Hari Kawai. Oh, 10 dan ekor, banyak tu. adanya yang melangsungkan majlis Babi kampung, perkahwinan babi di kampung. kampung. Biasanya babi ataupun kizir ini diberi makan 2 kali sehari. Oh, okey. Ketika musim cuti sekolah, Puan Jamban biasanya ditemani oleh cucu ketika memberi kizir ini makan. Oh, itu je. Hello. Dulang Oh. tempat makanan babi atau kizir ini diperbuat daripada tebelian, bukan sembarang kayu. Kayu termahal di Sarawak tu. Kayu belian tu, gila lah. In a good way lah, gila in a good way lah. Terbaik lah maksud tadi ini. Wah, Liverpool lah. Liverpool lah. Okay. Ini yang best ni, ini yang best. Antara aktiviti ketika lapang
beliau ialah mencari kulat sawit di ladang. Okey. Cendawan Volvarella ataupun Ah. cendawan jerami atau lebih dikenali dengan kulat sawit ini boleh ditanam sendiri, terutamanya kalau duduk di kawasan penanaman kelapa sawit. Menurut tinjauan teknologi penanaman, cendawan Volvarella ataupun lebih dikenali sebagai cendawan jerami, awalnya ia selalu tumbuh dengan baik di celah-celah jerami padi yang mereput. Pause. Tengok. Pause sekejap. Tengok. This is what I katakan tentang you buat research. Research tentang sesuatu dengan baik. Ini contohnya tentang cendawan tadi, nama saintifik, di mana ia diperolehi dan sebagainya, lengkap. Maksudnya bila kita ada fakta dan sebagainya, dokumentari kita akan jadi lebih baik dan lebih menarik. Okay, good job. Silakan Cik. Hanya pada masa kini di mana laporan mengatakan cendawan Volvarella ini dikenali sebagai cendawan ataupun kulat kelapa sawit disebabkan ianya tumbuh dengan banyak di celah-celah ataupun di atas tandan dan pelepah kelapa sawit. Okey. Proses penanaman cendawan kelapa sawit bermula dengan mengumpul tandan-tandan kelapa sawit untuk diperam selama kira-kira 10 hari. Siraman air hujan menyebabkan tandan menjadi lembab tengok. dan permukaan yang lembab ini menjadi faktor kesuburan pertumbuhan kulat kelapa sawit. Itu dia. Rebung buluh merujuk kepada pucuk buluh yang muda masih lembut, terutamanya dari spesies Bambusa vulgaris dan Phyllis Saintifik, Aegis nama Idolis. saintifik. Di Asia, ianya biasa diambil dan dipotong untuk dimasak sebagai lauk seperti gulai rebung, jeruk, masakan sambal belacan dan Aduh, hai. sayur lodeh. Terbaik, sedap lah. Fakta, research, ini semua. Kalau buat mak dah kebanyakan kau lah. Ya, sudah ingat buyung. Ada lagi aktiviti lain. So progress video ini daripada panjang, aktiviti di luar sebagainya, macam sebuah cerita. Di sini saya berkongsi beberapa khasiat rebung kepada kesihatan kita. Tengok. Rebung mempunyai sifat anti-inflamasi dan analgesik, dapat membantu mempercepatkan proses penyembuhan bisul ataupun luka. Oh, ya kah? Rebung mengandungi ini saya kata. asid amino dan merupakan sumber protein yang baik. Oleh itu, rebung sangat baik untuk mengatasi masalah pernafasan. Okey. Menurut Encik Vic, terdapat beberapa rumpun buluh yang terdapat di kebun kelapa sawit beliau ini. Rebung buluh akan dibiarkan cukup matang sebelum diambil dan dijadikan sebagai lauk. Selain mencari kulat sawit dan rebung, saya juga dibawa Ranti dan beberapa saudaranya mencari siput sedur di sungai berhampiran dengan kebun kelapa sawit. Okey. Anak sungai ini Okey. antara sumber pencarian seperti hasil penangkapan ikan melalui kaedah pukat, cala dan juga bubu. Okey. Kalau kuyang lagi main, kuyang hidau. Baik dak mah. Nah, ini hidau. Merang relak. Bau besar tu. Beginilah rutin kehidupan di kampung yang ditumbuhi oleh Cik Ranti ketika di kampung, penuh dengan aktiviti yang menarik seperti mencari hasil lauk pauk dari sumber hutan dan juga sungai. Host pun mencari je. Host rancangan ni pun mencari terkuyung.
hati-hati lah. Walaupun di sungai ni, hati-hati je lah. Walaupun harga pasaran buah kelapa sawit mengalami kemerosotan, Okey, namun research ini lah, tidak research. mematahkan semangat Encik Vic dalam mengusahakan kebun kelapa sawit beliau. Pause. Okey. Saya kena slow down dia punya volume. Okey, Lementing. Tadi tu volume dia agak mungkin masa edit mungkin tak tahulah, tapi mungkin boleh control volume di bahagian di masa edit tadi, control volume lah, kerana saya pun tak besarkan volume sangat, cuma tadi terus besar tadi volume dia, supaya kurangkan volume kejap. Okay, mungkin untuk mereka yang menonton nanti, anda pun kena berhati-hati lah ya, kerana volume dia tiba-tiba menaik. Okay. Dalam classroom dia bergema. Okay. Oh, banyak tu. Banyak juga. Oh, lumayan. Okay. Letih, haus. Namanya kena kasut tapi dah. Drama Tamiya udah tau. Okay guys, kami tengah cari paku ikan lagi. Ngeremel madam paku ikan. Selesai sudah aktiviti mencari kulat sawit, Ya. mencari lubung dan siput sudut sungai, saya dibawa untuk mencari pucuk paku pakis. Sayur pucuk paku ialah sejenis pakis yang hidup membiak di tanah lembap di kawasan-kawasan cerah ataupun sedikit teduh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Cik Ranti kerana membawa saya menikmati suasana dan ketenangan serta keseronokan sepanjang berada di sini. Pada sebelah malamnya pula, kami dihidangkan dengan menu Itulah kampung dia yang punya sangat penceritaan, sedap dan enak penceritaan oleh akhirnya. tuan Makan. rumah. Pakai. Alright. Habis. Okay, right. Review sebenar bermula sekarang. Okay, fine. Right. So, itu tadi walaupun pendek videonya, I think videonya cuma 12 minit. Tapi of course lah, review sebenar ni akan buat video ni sampai ke 20 lebih minit. Kerana banyak bercakap. Okay. Right. Editing yang okay. Editing yang okay bagi saya. Bagi saya kekuatan dokumentari ini kepada dia punya voice overnya, okay? Voice over yang membawa penonton daripada satu scene ke scene yang lain dan menarik perhatian penonton, okay? Mungkin dari segi sound tadi, mungkin dia punya sound balance kena control lah. Kata tadi dia tiba dia besar sound dia, salah saya ini ke ataupun yang tadi lah, ataupun video tadi sound dia terus meningkat naik, okay? Right, sungguh shootingnya natural, okay, natural shooting. Penceritaannya pada akhirnya adalah makan, okay. Itulah antara contoh yang dapat dilihat dalam dokumentari pendek ini oleh Saudari Lementing, okay. So, terima kasih kepada anda, okay, dan juga kita akan sentiasa menyokong konten yang anda berikan kepada kami, right. Jadi ini merupakan sampel contoh yang saya boleh berikan dalam kelas YT 101 berkenaan dengan dokumentari, okay. Untuk anda boleh melihat kelas YT 101, merujuk kembali, dan juga ini sebagai contoh pada anda, okay. Dan kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Take care. Selamat berhari Minggu.
satu Ahad. Dan jangan lupa like, comment, share, subscribe dan channel KGTV. Hasta la vista baby. See you in the next video. Bye.